dan kepada semua muslimat sentiasa berada di dalam menutup aurah yang sempurna. Sekiranya anda ingin membuka kamera, boleh, tetapi dengan syarat menutup aurah. Selamat datang ke kuliah Duha Gemar Yasin Nur Iman melalui saluran Google Meet. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah mengizinkan dan menjemput kita lagi pagi ini bagi mengimarahkan taman-taman syurga di majlis ilmu ini. Majlis kita ini akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah bin Tuda dalam tajuk bab puasa. Majlis Anjuran JUNI bersama yang berusaha pengurusi JUNI Puan Rosniyati binti Mansur dan barisan AJK JUNI. Bagi memulakan majlis, marilah kita bersama membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak dengar tu. Warna orang ni maktab. Okey. Bagi memulakan majlis, saya dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah Tuda untuk memulakan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan pengurusi majlis, yang kita muliakan, yang kita hormati, para ustazah, ustaz-ustaz, guru-guru, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. InsyaAllah, pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa dalam bulan Ramadan. Dan selamat juga dapat mengerjakan ibadat solat sunat duha. Sebab solat sunat duha itu di antara 7 perkara yang penting di dalam bulan Ramadan. Selain daripada solat sunat duha, kita mengekalkan wuduk sepanjang hari. Ketiga, kita mengekalkan istiqamah solat sunat tahajud. Dan keempatnya, kita itu bertadarus Al-Quran. Dan kelimanya, kita itu menyegerakan berbuka puasa dan juga bersahur. Dan seterusnya, kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
saya diberi tajuk bab puasa. Sebelum saya mensyarahkan bab puasa, terdahulu saya mensyarahkan bulan Ramadan. Sebab apa? Puasa tersebut berlaku pada bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, berlakunya puasa wajib ke atas kita, iaitu rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga. Yakni pertama mengucap dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Itu rukun kedua. Rukun ketiga, berpuasa dalam bulan Ramadan. Berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi difardukan kepada kita berpuasa. Jadi dia menjadi rukun kepada Islam tu. Jadi ada di antara kita terlupa bahawa kita berpuasa bulan Ramadan itu adalah rukun Islam. Jadi pada pagi ini mengingatkan balik kita berpuasa dalam bulan Ramadan, maksudnya iaitu kita berpuasa menunaikan rukun Islam yang ketiga. Kemudian diikuti dengan rukun Islam yang keempat, iaitu membayar zakat. Jadi sekarang dah dibuka kaunter zakat. Jadi apabila dah buka kaunter zakat, maka kita mengingatkanlah kepada individu, kalau si suami, bolehlah kita membayar zakat sekarang. Dan bagi para isteri, mengingatkan kepada si suami untuk membayar zakat diri sekarang. Apa baiknya tuan-tuan, saya selesaikan dulu. Apa baiknya kalau kita membayar zakat awal, bukan sebab sibuk, bukan sebab itu. Maknanya, zakat ni kita mensucikan diri kita. Ditakdirkan kalau kita mati, selepas kita bayar zakat, insya Allah kita di dalam diri yang suci bersih. Itu yang kita nak bagi faham kepada suami kita supaya buat. Oh, dia kata, itu sayang, abang tak berduit, bolong gaji. Contohnya. Kita ada duit. Kita bagilah. Kita bagi. Maknanya kata, kita sedekahkan pada suami untuk bayar zakat. Maknanya, sedekah bulan puasa. Satu imbalan yang lain lagi pula. Jadi maknanya kita amal tu sentiasa berhubung. Jadi, fahamlah kita sekarang bahawa puasa bulan Ramadan adalah iaitu menunaikan rukun Islam yang ketiga. Dan juga kita membayar zakat, rukun Islam yang keempat. Jadi yang kelima, naik haji ke Baitullah. Jadi dia bulan haji. Jadi kita lihat maknanya sekarang. Jadi tidak dikatakan itu timbul bulan puasa tu, bulan puasa ataupun bulan Ramadan itu tentang dikatakan satu bulan yang betul-betul satu bulan ibadah yang dikatakan itu ganjaran itu dan ganjaran ini dan sebagainya. Tetapi yang paling penting rukun tersebut. Satu. Baik. Apa dikatakan bulan Ramadan? Maknanya saya nak sentuh sikit bulan Ramadan sebelum kita masuk bab puasa. Ramadan ni ialah bulan Qamariyah. Bulan yang ke-9. Bulan yang ke-9. Maknanya iaitu bulan yang panas, yang sangat panas, sangat terik. Itu pada ketika itu. Jadi kita tu menggambarkan bagaimana di kutub kutub utara, kutub selatan dan sebagainya dalam salji dan semuanya, dia tidak panas.
Tapi orang Islam ada di sana. Maknanya hikmah untuk orang di sana. Baik. Tapi dalam pengertian tersebut adalah pengertian yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Jadi, sempena atas nama tersebut, semoga Ramadan akan membakar dan melebur segala kotoran-kotoran, iaitu dosa-dosa orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Itu makna yang pertama. Dengan itu, apabila selesai dalam bulan Ramadan, mudah-mudahan orang tersebut akan menjadi suci dan bersih daripada kotoran-kotoran, najis-najis dan juga maksiat-maksiat. Maknanya seolah-olah dia baru dilahirkan. Itu maknanya hari Aidul Fitri. Itulah untuk bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu sahrun mubarakun, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin min hurima khairuha faqad hurim." Bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu sekalian bulan Ramadan. Sesungguhnya telah datang kepadamu sekalian, kepada kita semua, bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan hakikatnya dengan kelebihan. Sekarang kita dah berada di dalam bulan Ramadan. Maksudnya kita berada di dalam kelebihan-kelebihan tersebut. Saya nak mengkabarkan saja. Saya ingatkan balik, saya tahu bahawa tajuk saya adalah puasa. Tetapi saya nak mengkabarkan tentang diri saya, mengingatkan diri saya, kenapa Allah Ta'ala kurniakan bulan Ramadan. Baik. Yang pertamanya, bulan yang penuh keberkatan. Diberkati segala amal dan ibadah pada bulan Ramadan. Diberkati segala amal dan ibadat. Dirahmati. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa ke atas kamu. Kedua. Satu, bulan tu bulan diberkati. Yang keduanya, Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa ke atas kita semua dalam bulan Ramadan. Saya dah jelaskan memula tadi. Puasa wajib. Tak ada nak kita bicarakan bab-bab. Itu adalah rukun Islam. Yang ketiga, di bulan itu pintu-pintu surga dibuka. Dibuka. Kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat pemurah, pengasih dan penyayang. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Dibuka ke pintu surga. Maknanya pintu surga dah buka. Dah buka dah. Tapi dengan jalan atau cara apa yang kita nak masuk ke dalam surga? Yang keempat, pintu-pintu neraka jahim ditutup. Pintu-pintu neraka jahim ditutup. Pintu surga dibuka, lepas tu pintu jahim ditutup. Maknanya kita belum masuk lagi. Pintu dah buka. Serta syaitan-syaitan ditambat, dibelenggu, supaya tidak mengganggu umat Nabi Muhammad SAW daripada melakukan berbagai ibadat. Dibelenggu. Apa dibelenggu di sini dikatakan, iaitu ditambat, diikat. Jangan ditanya di soal. Kenapa sekarang banyak orang melakukan maksiat lagi dan sebagainya?
itu dihuraikan kemudian ataupun yang akan datang. Pasal banyak kita nak ingin tahu. Jadi poin yang pertamanya wajib wajib berpuasa bulan ini. Yang keduanya, pintu surga dah dibuka. Demi Allah, di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ni ada satu malam dikatakan malam Lailatul Qadar. Suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yakin percaya. 1000 bulan. Jadi kita boleh hisap, boleh kira. Tak salah. Umur kita ni berapa tahun? Ini bulan, berapa tahun? Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya. Maknanya terhalang, tak dapat. Tidak diberi kebajikan, tak diberi kebajikan. Maka sesungguhnya ia terhalang mendapatkannya. Sungguh ia tidak diberikan kebajikan kepadanya. Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Jadi maknanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang nak menentu dan nak menganugerahkannya. Itu dikatakan datang hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dengan kita. Dia kata 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Tapi ada para sahabat, para tabi'in dan sebagainya. Sebelum 10 malam terakhir pun ada Allah Taala kurniakan malam Lailatul Qadar. Satu. Kedua, kalau kita tidak mendapatkannya secara langsung, adakah kita tidak dapat? Tidak. Lah. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu jika kita mengharap-harap, menanti-nanti untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya-Allah kita juga akan mendapat malam Lailatul Qadar meskipun tidak secara langsung. Kita akan dapat. Jadi maknanya kita tetap juga mendapat pasal dia tetap turun. Sungguh turun. Tapi tak dapat pada kita. Jadi itu pasal alim ulama dia membaca doa. Mau baca doa apa dia katakan? Apa doa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tak turun sampai hujung. Itu doa tu untuk setiap malam. Untuk setiap malam. Maknanya tetap berlaku. Apabila turun malam Lailatul Qadar, maka kita akan berdoa akan doa tersebut. Jadi kita dah tahu, dah faham. Pintu surga dah terbuka dan juga kita sekarang sedang berpuasa wajib. Sekarang ni dengan jalan apa kita nak masuk? Itu yang dikatakan kita ingin tahu. Baik, satu. Hakikat orang berbuat ibadat dalam bulan Ramadan. Apa hakikat kita? Untuk mudah faham dia, tujuan kita lah nak buat ibadat. Ada di antara mereka berbuat ibadah di dalam bulan Ramadan adalah memohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara. Kedua, ada di antara mereka untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang redha, dia redha apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak ada keluh kesah dalam hidup dan penghidupan dia dalam bulan Ramadan. Mana itu ketentuan Allah. Redha Allah. Tak ada. Yang keduanya, keampunan Allah. Dia sentiasa mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang taat, orang yang tunduk dan patuh. Dalam dia duduk ni pun, dia ingat kepada Allah Ta'ala yang maha pengampun. Kalau dia bersolat sekalipun, dia ingat Allah Ta'ala maha pengampun. Begitu sekali dia. Ketiga, ada di antara mereka itu adalah menuntut untuk jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
kita boleh catat, kita boleh kira. Harus, boleh. Ganjaran. Itu dia katakan dalam hadis-hadis lain akan diterang, akan dijelaskan. Tapi saya tak ambil di sini. Cuma saya nak gambaran permulaan saja bulan Ramadan. Jadi, maknanya sekarang ni, itu di antara mereka. Dan yang keempatnya, ada di antara mereka yang beramal ibadat dalam bulan Ramadan kerana kasih sayang Allah Ta'ala. Mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala. Maknanya dia berusaha dan berikhtiar. Dia memohon keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia memohon keampunan Allah SWT, berusaha dan berikhtiar. Dia menuntut jampinan Allah Ta'ala. Dan juga dia mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala. Dengan keredaan, keampunan dan jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala, maka dia berbuat amal dan ibadat dalam bulan puasa. Dan yang kelimanya, iaitu dia mengharapkan anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya menggambarkan di dulu. 2 poin yang pertama jangan lupa. Jadi orang yang macam mana sekarang ni? Orang yang macam mana sekarang ni? Untuk sekarang pintu surga dah terbuka. Sebab kita kena ketahui semua ni. Apa sebab Ustaz? Sebabnya apabila habis dalam bulan Ramadan, satu kerisauan kita yang kita sungguh takut. Apa yang kita nak takutkan Ustaz? Satu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, kedengaran oleh para sahabat yang bawah, amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Kemudian selesai, para sahabat tanya, ya Rasulullah, kami dengar Rasulullah SAW mengatakan amin. Kenapa? Ya Rasulullah, tangga yang pertama dia naik, celakalah manusia itu. Tuan-tuan, perkataan celaka tu daripada Jibril alaihi salam diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa dia? Orang yang tak mendapat keampunan Allah dalam bulan Ramadan. Orang yang bulan Ramadan. Macam mana orang yang tak dapat keampunan Allah SWT ni? Orang yang saya, ringkas saya lah senang, sambil lewa beramal ibadat di dalam bulan Ramadan. Nak buat tak nak tak apa. Tak ada kesungguhan antara 5 perkara yang saya cakap tadi. Sambil lewa. Sama ada kaum ibu kah? Sama ada kaum bapa kah? Sambil lewa. Jadi makna tak sungguh-sungguh mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita risau. Kalau naik yang keduanya, celakalah manusia itu apabila kedua orang tuanya telah tua, dia tak mau berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Itu perkataan celaka tu. Amin, kata Rasulullah SAW. Yang ketiganya, celakalah manusia itu apabila menyebut namamu, tak berselawat atas kamu. Celakalah manusia tu. Tuan-tuan. Kadang benda tu kecil, tuan-tuan. Tapi Rasulullah SAW aminkan. Itu yang kita tu dapat kita untuk nak apa, mengambil perhatian, mengambil iktibar perkara tersebut. Jadi yang kita sekarang dalam bulan Ramadan, yang kita risaukan ialah orang yang tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila selesai bulan Ramadan. Celakalah manusia itu. Baik. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apa tujuan kita? Apa tujuan kita berbuat amal dan ibadah dalam bulan puasa? Apa tujuan kita berbuat amal ibadah dalam bulan puasa? Hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an memberitahu, suatu hari akhir bulan Sa'ban, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami yang bermaksud. Memberitahulah
hadis Al-Quran sampai kepada kita, maksudnya memberitahu apa patut kita kena buat. Apa patut kita kena buat. Jadi saya dah bagi satu gambaran-gambaran satu-satu. Maknanya belum kita buat lagi perkara tersebut. Tapi saya yakin pada hari ini ada hari yang ke-8 kita puasa. Hari yang ke-8. Maknanya kita dah sedang melakukannya. Cuma ada di antara mereka melakukannya hanya ikut-ikut sahaja. Tidak mengikut dengan ilmunya. Jadi itu walaupun kita ni saya nak bagi tahu tentang tu. Kenapa dan mengapa kita buat? Hadis daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu memberitahu, suatu hari akhir bulan Sa'ban, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami yang bermaksud, wahai manusia. Rasulullah SAW dia berkhutbah. Apa maksud dia? Dia kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang ada masa sezaman dia. Wahai manusia, kini muncul kepadamu satu bulan yang mulia. Maknanya bulan Ramadan adalah bulan mulia. Maknanya kalau dia tu mulia, tidak boleh dicemari dengan kehinaan. Itu yang saya cakap, orang yang sambil lewa di dalam bulan Ramadan adalah orang yang menghina bulan Ramadan. Celakalah manusia tu. Bulan yang sangat berkat. Bulan yang sangat berkat. Mana bulan ni bulan yang sangat diberkati. Makna kata kita berusaha dan juga berikhtiar menguatkan iman dan amal pada bulan ni. Kalau dikatakan kita nak cas beteri. Yang penuh keberkatan. Terkandung di dalamnya satu malam yang lebih tinggi nilainya daripada 1000 bulan yang saya katakan tadi. Insya Allah, jika kita mengharapkan untuk nak mendapatkan bulan tersebut, insya Allah kita akan dapat. Sebab apa? Dia akan berlaku juga pada 10 malam yang terakhir. Itu yang saya katakan tadi mula-mula, kita mintalah kepada suami kita beriktikaf di masjid. Dapat sekejap jadilah. Bang, abang duduklah dulu nanti. Selepas saja solat sunat witir, ikutlah bertahlil, berdoa, bertadarus sekejap. Niat iktikaf sekejap. Niat beriktikaf dengan harapan untuk mendapat iaitu malam Lailatul Qadar. Suami dapat, ketua rumah tangga dapat, maksudnya satu keluarga akan dia bawa. Jadi kita tu mengingatkan suami kita. Saya cakap ni begini ni, ada di antara tu, lepas saja solat sunat witir, maknanya imam ada bertahlil dan sebagainya, semua balik. Jadi, pendek kata kena tunggu niat untuk iktikaf. Inilah bulan yang difardukan puasa. Ulang lagi hadis ni. Bulan yang difardukan puasa. Lelaki dan perempuan yang mukmin, yang beriman. Maknanya tak ada kena-mengena tu. Bulan-bulan puasa tu, maksud bulan puasa tu, itu maknanya satu cerita lain. Tapi puasa tu di satu cerita yang lain. Berpuasa bulan Ramadan. Pasal dia tiap-tiap rukun Islam itu ada waktu, ada masa. Nak bersembahyang, ada waktu, ada masa. Nak pergi naik haji, ada waktu, ada masa. Nak bayar zakat, ada waktu, ada masa. Jadi kita tu kena tahu dan faham. Pada waktu siang dan solat pada waktu malam. Solat pada waktu malam. Maknanya qiyamul lail. 11 malam. Sesiapa yang ingin. Mau tak mau kita mesti berkeinginan. Saya terus tegas cakap. Mengelakkan daripada penyakit tadi tu. Sesiapa yang ingin menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin yang pertama nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan amalan sunat.
dengan amalan sunat. Jadi kita dapat faham sekarang ni, satu, berpuasa dalam bulan Ramadan wajib bagi aku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, pintu surga telah dibuka. 2. Yang ketiganya adalah kita nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan amalan-amalan sunat. Kita buat kerana Allah Taala. Tujuan amalan sunat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita percaya dan yakin akidah kita wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat kaya. Yang bersifat sempurna daripada kekurangan. Jadi kita nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat sempurna keadaannya. Itu kita menghampirkan diri. Kemudian apabila kita dah sampai dekat dia, kita nak buat apa? Barulah kita minta redha dia. Ilahi anta maksudi wa redha kama tulubi. Tuhanku, kepada engkau yang aku maksud, redha engkau lah yang aku tuntut. Kalau dia dah redha kedatangan kita, datang bukan datang ke tangan kosong. Datang dengan berisi. Dengan yang diperintahnya, yang disuruhnya. Mengikut cara sahabat itu kekasih dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita datang kepada dia. Itu yang katakan tadi, berkeinginan untuk nak menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala, maka akan mendapat ganjaran pahala. Itu yang dapat. Baru dapat ganjaran pahala. Seolah-olah melakukan amalan fardu pada bulan lain. Orang yang buat amalan sunat seolah-olah mendapat amalan fardu pada bulan lain. Tapi orang yang sampai kepada Allah Ta'ala tu tadi. Jadi poin yang pertama sekali ini pula, kita betul-betul sudah kenal ke dengan Allah Ta'ala ataupun belum? Atau kita ikut buat saja? Itu pentingnya. Kenapa dan mengapa kita belajar? Pentingnya kita nak tahu tentang ilmu. Sebab kita nak kenal. Nak tahu. Dan sesiapa yang melakukan amalan fardu apa di dalam bulan puasa? 2 perkara saja yang Allah Ta'ala fardukan. Fardu pada sudut lain, daripada sudut itu ifadah, munakahat, mu'akal, itu banyak. Tapi yang difardukan adalah fardu puasa dan juga zakat. Bulan ini akan mendapat ganjaran 70 kali amalan fardu pada bulan lain. Riwayat daripada Ibnu Khuzaimah. Jadi kita faham sekarang ni, tujuan kita berbuat ibadah dalam bulan Ramadan adalah untuk nak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita dah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ni macam mana tuan-tuan? Disaksi oleh Allah Ta'ala bahawa kita tu sampai. Contohnya lah, kalau kita nak pergi ke masjid, jadi kalau dah kita sampai ke masjid, maknanya sampai ke masjid, siapa yang mengatakan kita sampai? Dah tentulah orang sebelah kita mengatakan, si fulan ada sampai ke masjid. Maknanya betul sampai. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang menyaksikan kita sampai? Allah Ta'ala sendiri menyaksikan kita sampai. Baru dikatakan kita sampai. Hakikatnya, tidak ada yang melihat kita sekarang. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat akan perbuatan kita. Itu saksi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita masuk kepada bab puasa. Puasa ni merupakan penjara kepada nafsu. Penjara kepada nafsu. Nafsu kita ni, nafsu yang sombong, angkuh, bongkar.
Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala jadikan dia bersifat sifat yang tidak baik. Allah Taala hantar dia ke dalam tempat yang panas 1000 tahun menurut orang alim kata. Dia keluar, dia tetap sombong dan angkuh kepada Allah SWT. Dihantar dia ke tempat yang sejuk sesejuknya. Dia keluar daripada tempat yang sejuk, yang dingin tersebut. Dia tetap sombong, angkuh dan bongkak kepada Allah SWT. Itu dikatakan dia sombong dan angkuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala penjarakan dia. Allah Taala penjarakan dia, iaitu di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan. Apabila dipenjarakan di dalam bulan Ramadan, barulah dia mengakui bahawasanya Allah itu Tuhan dia, dengan tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Baru dia mengakui. Ya, itu dikatakan yang pertama. Itu pasal diturunkanlah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Siapa orang-orang yang terdahulu daripada kamu? Iaitu yang pertama, Nabi Allah Adam alaihi salam. Itu orang yang pertama. Nabi Allah Adam alaihi salam berpuasa 30 hari 30 malam sebagai kafarah, iaitu penebus dosa kerana makan buah larangan di syurga. Itu orang yang pertama, datuk kita. Itu sebabnya apabila dikatakan diletakkan puasa dalam bulan Ramadan, hikmahnya kita dikatakan tadi bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal datuk kita dulu bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya di dalam dosa. Jadi ingatlah kita ni, seperti mana yang saya katakan tadi, di mana juga kita berada. Dalam keadaan apa, di dalam suasana apa. Ingat aku sekarang ni adalah dalam dosa kepada Allah SWT. Ampunkanlah aku, ya Allah. Dan apa juga, kalau kita dikatakan di dalam kita tunduk kepada Allah Ta'ala, di dalam kita sujud kepada Allah Ta'ala, tetap kita ingat bahawa aku ni adalah hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata. Yang keduanya, Nabi Allah Daud alaihi salam, orang yang terdahulu, iaitu dikatakan berpuasa selama 6 bulan dalam setahun, iaitu baginda berpuasa selang sehari puasa dan sehari tidak. Itu Nabi Allah Daud. Selama 6 bulan dia berpuasa, sehari puasa, sehari tidak. Nabi Allah Daud alaihi salam. Itu yang dikatakan, iaitu orang yang terdahulu. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta umat yang dahulu difardukan puasa sebulan dalam bulan puasa. Apa sebab difardukan? Diwajibkan berpuasa yang terdahulu. Jadi fahamlah kita sekarang orang yang terdahulu itu siapa. Baik. Kemudian kita lihat kemuliaan-kemuliaan ataupun dikatakan hikmah-hikmah di dalam bulan puasa. Apakah hikmahnya di dalam bulan puasa? Takrif puasa. Pertama kita nak faham dulu. Takrif puasa. Kita ada 10 minit je lagi ni. Kalau 1 jam. Tapi saya teruskan juga. Takrif puasa. Dari segi bahasa. Daripada segi bahasa. Iaitu dikatakan as-saum ataupun asyam. Kedua-dua kalimah ini bermakna menahan diri. Diri yang mana tuan-tuan? Nafsu kita tadi itu.
Bukan yang zahir ni. Bukan anggota tubuh badan ni. Kalau nak dibicarakan tentang makna-makna ni, dah banyak dah. Kita pun dah faham. Tetapi yang nak difahamkan ni, yang berpuasa tu apa? Yang berpuasa tu, jadi berpuasa tu menahan diri daripada sesuatu. Yang nak menahan tu siapa? Daripada sesuatu. Ialah nafsu kita. Yang berpuasa tu siapa tuan-tuan? Nafsu kita yang berpuasa. Itu hakikat puasa. Bukan anggota tubuh badan yang kita nampak ni semua. Lapar dan dahaga tu. Jadi nafsu ni juga berkeinginan untuk makan dan untuk minum. Itu dikatakan. Begitu juga nafsu ni juga berkeinginan. Kalau dikatakan mata memandang, makanan mata, makanan telinga, makanan mulut, nafsu inginkan. Inginkan makanan tersebut. Nafsu. Maka nafsu itulah kena berpuasa. Atau pasal Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberi faham puasa awam, puasa khusus, puasa khususul khusus. Sebab kita nak faham nak bawa tu, hakikat puasa tu adalah nafsu kita yang berpuasa. Nafsu kita yang menahan diri daripada sesuatu. Daripada makan dan minum. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita nak faham. Kedua, siapa yang berbuat puasa? Iaitu dikatakan rukun berpuasa. Sekarang kita berpuasa. Yang pertamanya, iaitu orang yang berbuat puasa. Orang yang berbuat puasa. Saya katakan tadi, hakikat berpuasa adalah nafsu yang berpuasa. Jadi orang tu berpuasa atas daripada tindakan daripada nafsu berpuasa. Maka berpuasalah anggota tubuh badannya. Satu. Rukun kedua, niat. Innama amalu biniat. Niat itu ialah keinginan, hawa. Hawa kita tu. Itu keinginan untuk menahan nafsu tersebut. Sebab apa? Yang dikatakan orang yang bertakwa tadi, orang yang berpuasa tadi, yang sombong bongkak ni adalah nafsu tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan jalan ini Allah Taala penjarakan dia dengan berpuasa. Tak boleh makan kau, tak boleh minum kau. Kau tak boleh tengok ini, tak boleh ini, boleh ini. Itu Allah Taala penjara. Sehingga kita mengatakan dalam hati itu, baru masuk, la'allakum tattaqun. Baru kita tahu, oh iya. Betul-betul. Kemudian menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa benda yang membatalkan puasa? Iaitu memasukkan salah satu daripada rongga-rongga. Rongga ni dia ada 5, tak salah. Maknanya rongga mulut, rongga telinga. Daripada katakan jalan bawah, jalan daripada atas itu, jalan atas juga. Jalan kemaluan lah, semua. Jadi kita kena faham juga dalam perkara tersebut. Macam mana boleh benda tu membatalkan? Membatalkan. Maknanya kata, membatalkan apa? Kalau benda tu masuk, nafsu akan merajalela balik. Jadi kita kena tahan perkara tersebut. Maknanya berpegang kepada telan. Telan. Masuk tiap-tiap sesuatu benda-benda semua tu, kalau dia ditelan, batal. Habis kalau masuk mulut Ustaz, kalau masuk saja pun, katakan kita apa benda lah bahan makanan masuk, tapi tidak ditelan. Tak batal puasa. Kita kumur-kumur nak berwuduk. Itu sunnah Nabi. Kumur-kumur. Maknanya kita kumur-kumur, gosok gigi dan sebagainya, itu adalah sunnah. Syarat jangan ditelan. Batal. Jadi, begitu juga yang menyebabkan batal. Kalau misal kata air liur, kalau dia tak keluar di dalam mulut,
tetap juga dia tidak membatal. Tetapi ada benda dalam yang keluar menjadi batal kalau kita telan. Contohnya kalau kata kita apa dikatakan muntah. Muntah. Kenapa boleh dikatakan batal? Apabila kita telan balik muntah tersebut. Batal. Dan kalau kita dikatakan keluar daripada benda, keluar daripada dalam, itu batal. Itu banyak muqarranah. Itu dikatakan itu fiqh pada sudut itu. Itu perkara-perkara yang menyuburkan nafsu tadi. Begitu juga penglihatan tadi. Itu pasal penglihatan tu maknanya kita kena juga berhentikan. Pasal menyuburkan balik nafsu. Pendengaran balik kena juga ditahan. Sebab apa? Dia menyuburkan nafsu. Sebab nafsu ni dia tertuju kepada keseronokan dan kesedapan. Sehingga dia lupa kepada Allah SWT yang mencipta dia, yang menjadikan dia. Jadi Allah Ta'ala penjarakan dia. Jadi tahulah kita, fahamlah kita sekarang yang puasa itu adalah nafsu. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apabila disebut berpuasa, pasti kita akan dikemukakan ada 6 perkara. Yang pertamanya, apa hakikat puasa? Jawapannya, saya dah sarahkan tadi. Jika ada rezeki daripada Allah SWT, bulan rahmat, dia ambil perhatian dan juga semua, dia akan dapat jawapan. Apakah hakikat puasa? Apakah hakikat kita berbuat puasa? Apa dalil dia? Sekurang-kurangnya dalil tadi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Disampaikan oleh apa? Imam itu Al-Bukhari ataupun itu Muslim. Tentang berlakunya Jibril alaihi salam bertemu dengan baginda Rasulullah SAW tentang Islam. Seperti mana saya katakan di dalilnya. Iaitu pada rukun yang ketiga. Jadi hakikat kita berpuasa menunaikan tuntutan. Yang ketiga, apa tujuan kita berpuasa? Kalau kita bersemayang, apa tujuan kita bersemayang? Semayang itu untuk mengingati Allah. Itu jalan ataupun cara nak mengingati Allah. Jadi apa tujuan kita nak mengingati Allah? Itu pun telah disarahkan. Saya buka balik, tujuan untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, kenapa kita wajib berpuasa? Kenapa wajib kita berpuasa? Yang kelima, apa erti puasa? Yang keenam, berapa rukun puasa? Yang telah saya sarahkan tadi. Jadi, puasa ni secara umumnya, ialah dia merupakan disiplin diri untuk menghasilkan kebaikan dan keuntungan sama ada kepada manusia ataupun juga makhluk-makhluk yang lain. Saya ulang balik, puasa secara umumnya dikenali, kita sekarang ni berpuasa, dikenali sebagai satu disiplin untuk menghasilkan kesan dari puasa tu, menghasilkan kebaikan. Itu yang kita harap, kebaikan dan keuntungan sama ada kepada manusia dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Kita lihat gambaran para malaikat. Para malaikat yang mereka ini tidak makan dan tidak minum. Jadi erti
puasa itu menahan daripada makan dan minum. Maknanya para malaikat itu sentiasa berpuasa. Sentiasa berpuasa, sentiasa berzikir, sentiasa bertasbih, serta patuh kepada tugas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia di sini? Mengajar kita, orang yang berpuasa itu adalah orang yang sentiasa berzikir, bertasbih dan serta patuh kepada tugas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dijelaskan daripada surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bermaksud, yakni para malaikat tidak menderhaka kepada Allah. Para malaikat tidak menderhaka kepada Allah dan mereka melaksanakan apa-apa yang diperintah kepada mereka. Jadi ayat tersebut memberi tahu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beritahu orang yang sebelum-sebelum, para tabi'in dan teruslah kepada kita, memberi tahu bahawasanya disebut sini malaikat, tetapi makhluk-makhluk lain tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya kata tadi, kita risau. Kita berpuasa, kita beramal beribadat di dalam bulan puasa, tapi kita menderhaka kepada Allah SWT. Menderhaka ini, itu kesudahannya tidak mendapat keampunan daripada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan daripada apa yang saya sarahkan pada pagi ini, saya berhenti setakat ini untuk saya memberi ruang kepada jemaah untuk nak bertanya kepada apa yang saya sarahkan tadi. Dan insya-Allah jika ada rezeki kepada kita, kita akan sambung kepada bab yang lain untuk hari-hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah saya kembalikan kepada Puan Noreni Mokhtar, insya-Allah. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang kita boleh buka ruang untuk bertanya soalan ya Ustaz? Ya. Okey, silakan jemaah mana-mana yang ada soalan untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak saya tanya ni, yang ada Ustaz yang cakap tadi tu pasal zakat apa fitrah. Ya. Macam mana kalau suami tak kerja? Ya. Jadi ia macam saya menggunakan duit sendirilah, nak proses sendiri. Apakah boleh saya bagi ya macam tu untuk zakat? Insya-Allah boleh. Ya. Pertama, kita itu niat daripada duit yang kita ada, ini kita berganda lagi pula. Niat yang kita ada, kita sedekahkan kepada suami. Oh ya. Ya, sedekah kepada suami. Jadi, duit sedekah dalam bulan puasa, insya-Allah Allah Taala akan gandakan kepada dia. Dan sebagai seorang suami yang soleh, sedangkan dia tidak ada berpendapatan, tentu sekali dia akan mengutamakan yang wajib, iaitu membayar zakat. Duit yang orang bagi ni, apatah lagi duit yang kepada isteri bagi. Jadi apatah lagi diingatkan, kita sedekah ni duit untuk nak bayar zakat. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak bertanya pasal berkenaan dengan batal puasa. Ya. Orang yang berpenyakit buasir, Ya. bila dia buang air besar, dia akan keluar. Buasir ada macam-macam. Ada yang keluar darah, ada yang biji. Okey, bagi contoh satu, buasir yang dia dua-duanya keluar. Lepas tu, lepas dia buang air besar, dia masukkan balik. Adakah batal Ustaz? Baik. Satu, tiap-tiap penyakit
yang berhubung tentang tubuh badan, kita ada pakar, iaitu perubatan. Jadi perubatan ni iaitu para doktor. Doktor memang pakar dalam bidang tu. Dan doktor juga pakar juga dalam bidang agama. Jadi kita menerima nasihat daripada doktor. Kalaupun dikatakan buasi dia semua sebagai, dikatakan boleh kita katakan itu teruskan puasa. Kita cuci balik, kita masukkan balik, kita tutup dengan kapas, kita tutup semua. Tetapi apabila keluar tu menurut pendapat doktor, dia dah memudaratkan kepada yang lain. Itu kita tak tahu. Jadi kesimpulannya apa? Kembali jumpa doktor. Ni doktor akan memberi tahu tentang duduk puasanya kita sama ada diteruskan ataupun tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit. Waalaikumsalam. Ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba orang dah bang, tiba-tiba kita terpancut tekak kita terasa macam pedih. Yang kita telan aja, boleh ke Ustaz? Tapi dia dalam kerongkong lagi. Baik. Jadi satu, yang membatalkan puasa ni dia keluar masuk mulut. Jadi kita telan balik, itu batal. Tapi kalau dia tak keluar masuk mulut, rongga mulut, di dalam lagi tak batal puasa. Teruskan puasa. Terima kasih Ustaz. Pertama. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya boleh? Boleh. Saya nak tanya. Kalau tadi Ustaz dah jelas tentang suami tak kerja macam ni, saya tanya lagi sekali. Ya. Kalau suami kita tak kerja, dia ada simpanan duit tapi dia tak bekerja. Simpanan untuk dia lah. Kita yang bekerja ni, Ya. zakat kita boleh bagi dekat dia tak? Dan kita bagi tahu ini zakat kita. Boleh tak Ustaz macam tu? Kita kena bagi tahu kat dia, ini zakat saya bagi kat awak. Boleh tak Ustaz? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita kena tahu. Kita nak membayar zakat kepada berapa asnaf yang kita nak bagi. Maknanya dia tidak boleh pula kita bayar zakat kepada suami. Tak boleh. Jadi kita kena bayar zakat di antaranya kepada fakir dan miskin. Si suami dia masih lagi tidak termasuk kepada orang yang fakir ataupun miskin. Dia hanya tak bekerja. Kita masih bekerja dalam satu rumah. Maknanya kita masih berkemampuan lagi. Jadi maknanya tak boleh bayar zakat kepada si suami. Bayar zakat kepada, iaitu sama ada kepada amil ataupun kepada orang fakir, kepada orang miskin dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tanya? Ya, insya-Allah. Minta maaf ya. Kalau kata macam anak-anak yang hafiz Al-Quran, yang sedang menghafal Al-Quran, diorang termasuk dalam yang fisabilillah kan? Ya. Tapi ialah macam sekarang banyak zakat-zakat negeri yang macam bagi mereka allowance atau imbuhan kan? Ya. Tapi ibu bapa mereka tu golongan yang mampulah. Jadi adakah anak-anak tu wajar juga untuk terima zakat tu daripada majlis agama? Ya, baik, terima kasih. Satu. Terima kasih Ustaz. Orang yang jalan fi sabilillah. Dia tidak sebut sama ada orang kaya ke, sama ada orang miskin ke. Maknanya dia wajib menerima. Satu. Ambil contoh lain. Anak yatim ataupun anak yatim piatu. Anak jutawan kah? Anak siapakah? Dia tetap anak yatim piatu. Kalau kita pegang kepala dia, kita berdoa, semoga diampunkan dosa-dosa dia, maknanya Allah Ta'ala angkat dosa-dosa kita sebanyak rambut yang kita pegang. Jadi kesimpulannya, dia boleh menerima akan wang tersebut. Wallahualam. Maaf Ustaz, ada pertanyaan lagi, sambungan. Okey, Ya. jadi macam katakan ibu bapa yang selama ni kita tak arif tentang ni, dia macam ibu bapa tu
tak ambil lah maksudnya untuk anak tu. Jadi adakah ibu bapa tu jadi macam yalah berdosa ke ataupun jadi kufur nikmat ke, macam tu lah Ustaz. Saya tak pandai nak bahasa dia. Okey. Ya, baik. Okey. InsyaAllah. Maknanya, tiap-tiap sesuatu, amalan yang kita buat berdasarkan daripada pengetahuan kita ketika itu. Jadi maknanya, jika terdapat kekurangan-kekurangan kepada amalan kita pada ketika itu disebabkan pengetahuan kita ketika itu, maknanya satu, Allah Ta'ala bersifat pengampun, sifat pemaaf. Sifat pengampun dan sifat pemaaf. Ya, bukan kita nak sombong kepada Allah SWT, bukan kita nak itu dan tidak. Pasal kita ada kelemahan perkara tersebut. Jadi dalam tersebut dia tidak ada dosa, tak ada juga pahala. Ya, dalam hal tersebut makna kata itu kelemahan kita. Jadi untuk yang akan datang maknanya itu adalah hak kepada anak kita. Wallahu a'lam. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, misal katalah, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Misal kata Ustaz, kita duduk dengan anak. Ya. Anak dia makan beras Taj Mahal. Jadi, Okey. kita tanya dia berapa harga beras tu dan kita bayar zakat. Ya Ustaz? Ya, itu hakikat yang sebetulnya kita membayar zakat. Tentang makanan yang kita makan. Mana makan asasi adalah beras. Jadi kalau dikatakan kita makan beras yang mahal, katakanlah zakat sekarang dekat Selangor RM7. RM7. Maknanya zakat ni daripada fatwa negeri Selangor RM7. Kalau kita lebihkan, salahkah? Tak salah. Tak salah. Yang salahnya apabila terkurang, itu salah. Jadi kesimpulan macam mana? Kalau RM7, makna kata kita bagi lebih. Tak mengapa. Ya, tak mengapa. Katakan kita bagi RM10, tak apa, bagi RM10. Itu zakat. Tapi resit tetap RM7 juga, RM3 nanti kepada itu amil pula dan sebagainya. Itu amil tu mana berhak juga menerima. Tapi dia dah bayar gaji. Jadi dalam hal tersebut makna kata itu kita jelaskan kepada amil. Kalau setengah tempat dia dah ada resit-resit dia. Dua-dua ada mana dua resit, ada yang RM7, ada RM8, ada RM10 dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, kalau macam tu kita bayar RM14 boleh lah. Dia kata Ustaz dia dalam RM7. Ya. Langsung. Tapi kita gandakan, kita bayar RM14 aja, bagi aja kat amil tu, boleh? Boleh. Makna kata kita RM14, makna kata kita minta 2 resit dah. Minta 2 resit. Maknanya kata benda tu RM14. Saya nak bayar zakat RM14. Kata ini zakat fitrah saya pada tahun ini RM14 kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau amal tu faham, dia akan bagi 2 resit untuk kita. RM14 lah. Jadi yang beras Taj Mahal tu kita bayar RM14 je lah, macam tu je Ustaz. Macam tu lah. Okay. Kita merasakan wajib aku keluarkan fitrah aku RM14. Itu baik. Itu bagus. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita mempunyai orang tua yang uzur, maksud saya yang keadaan dalam lupa ingat. Ya. Jadi kita ingatkan dia untuk berpuasa. Okey. Nak tahu keadaan puasa dia tu macam mana? Kalau misal keadaan memang dia akan berpuasa sampai petang. Ya. Kadang-kadang dia lupa, dia tanya kita, hari ni bulan Ramadan ke dia puasa? Macam tu Ustaz, macam mana puasa dia, keadaan pahala puasa dia macam mana? Bila kita tanya dia sama dia boleh puasa ke tidak, dia kata dia puasa sebab dia malu kat kita macam tu. Ya, baik. Itu situasi yang keadaan seperti ini, kita tidak menghalang dia nak berbuat puasa. Sebab syarat berbuat ibadat iaitu Islam. Keduanya cukup umur. Ketiga berakal. Tapi akal dia tidak sempurna. Ya? Baik. Jadi apabila tidak sempurna, dia nak buat juga berpuasa. Sebab menjadi kelaziman dia setiap bulan Ramadan, setiap tahun dia berpuasa.
maka bagilah dia berpuasa. Tetapi kita sebagai anak, apabila kita ada keraguan, macam ni dah tanya, ada keraguan tentang bagaimana puasa mak aku ni. Jadi maknanya kita itu bayar fidyah untuk ibu kita, untuk mak kita. Maknanya satu cupak beras kan apa? Adalah dalam RM3 kot, RM4. Maknanya kita bayar penuh sebulan untuk. Jadi insya-Allah dengan bayaran tersebut, maknanya itu ganti kepada mak kita tadi, itu dia akan mendapat pahala daripada itu daripada fidyah tersebut. Dan kita juga mendapat pahala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita kipas. Ada lagi ke soalan? Masih ada lagi soalan jemaah? Dah 10-9 minit kesian Ustaz. Tak apa. Mana bulan puasa. Ustaz tak ada nak pergi mana-mana ke? Tak ada. Tak ada kelas lain? Tak ada. Malam kan ada. Oh, alhamdulillah. Kalau nak bertanya lagi silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini nak sambung daripada soalan tadi. Okey, bila mak kita tu dia dah macam tu, dia puasa. Okey, kita bayar fidyah untuk dia. Maknanya dia puasa sebulan. Tapi kalau in between tu dia tak puasa, adakah kita sendiri kena ganti puasa dia dan kita kena bayar fidyah? Macam mana Ustaz? Jalan sepaling baik. Maknanya jalan atau cara paling baik. Maknanya pertama sekali ialah kita yang mengganti puasa mak kita. Kita sendiri berpuasa ganti mak kita. Maknanya kita kena usaha dahulu. Tapi kalau tidak berkemampuan, maknanya syarat kita berbuat amal juga adalah kemampuan. Tapi tidak kemampuan, tak berdaya. Kita pun tak berdaya nak buat hak kita untuk kita. Bagaimana pula kita nak buat untuk mak kita? Maka fidyah lah. Tapi kalau kita berdaya, pendek kata, bolehlah kita ganti. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz. Ya. Niatnya niat untuk ganti kita punya katalah mak kita yang nyanyuk tu. Niatnya macam mana Ustaz? Sahaja aku puasa esok hari, puasa wajib ganti kepada ibuku kerana Allah Ta'ala. Boleh? Sahaja aku puasa esok hari, puasa wajib untuk ibuku kerana Allah Ta'ala. Itu pendek saja. Tak ada ganti-ganti ya Ustaz? Itu gantilah tu. Ganti untuk ibuku. Okey. Jadi makna kita dapat, dia pun dapat. Jadi menurut orang alim kata pula, kalau kita tu buat puasa ganti tu pada hari-hari yang disunatkan berpuasa. Pada hari-hari disunatkan berpuasa. Contohnya hari Isnin. Kita ganti puasa wajib pada hari Isnin. InsyaAllah kita dapat juga pahala. Itu puasa sunat pada hari Isnin. Tapi kita buat wajib. Bukan kita niat sunat tu. Wajib. Contohnya, katakanlah kita pergi masjid. Kita terlewat sikit. Jadi masjid adalah disunatkan, beratkan untuk solat sunat tahiyatul masjid. Tapi orang dah azan. Jadi bila dah azan, maka kita tu membuat solat sunat qabliyatan, kata zuhur. Dengan sendiri dia terangkat sekali solat sunat tahiyatul masjid. Macam itulah insya-Allah. Baik. Baik, ada apa-apa pertanyaan? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Masa sekolah, masa tu dalam umur 12 tahun rasanya. 12 ke 16 lah. Masa tu baru period. Kemudian kita tak terfikir yang nak ganti. Kemudian kita bila dah tu kita terfikir pula, aku ni juga ada ganti tak ganti. Jadi saya kena bayar fidyah ke yang dulu tu kalau terlupa. Baik. Dan Ustaz, kadang-kadang saya buat puasa ganti.
Dia kata tak ingat berapa banyak. So saya katakan aku ni saya niatkan puasa tu puasa qada. Bila apa-apa kita niat puasa yang boleh puasa macam 6 hari lepas lepas kan kita puasa kan kita boleh puasa 6 hari kan Ustaz? Ya, ya. Kita niatkan kata kalau aku ada puasa qada ni aku niatkan puasa qada. Kalau Ya, tidak ya. untuk apa ni lah 6 hari tu. Saya kata macam tu. Boleh ke kita niatkan macam tu Ustaz? Boleh. Nanti saya terangkan. Ha. Satu. Pertama, umur kita sekarang berapa tahun? Katalah umur. Siapa tadi kata umur apa? Katalah 20 tahun lah kata. 20 tahun. Kak Subri tinggikan lain pula. 20 tahun. Baik. Kita tu akil balik, katalah umur 9 tahun. Tak? 9 tahun. 9 tahun hingga ke 20 tahun, maknanya berapa tu? 11 tahun Ya, 11 tahun lah. Baik. 11 tahun. Dalam 11 tahun, umur kita 20 tahun, kita tu kekal istiqomah berpuasa daripada tahun bila? Kalau dikatakan umur daripada 9 tahun, maknanya kita tu itu kekal berpuasa daripada umur 12 tahun lah kata. Jadi 9, 10, 11, 12. Maknanya sampai daripada bulan 12. Jadi 3 tahun aku tak berpuasa. Tak berpuasa di sini ada katakan berpuasa tidak, puasa tidak, tak sempurna puasa Ramadan. Jadi apa yang berlaku pertama sekali, kita kena usaha untuk membayar puasa tersebut untuk yang 3 tahun. Kalau 3 tahun maknanya 29, 29, 29. Jadi kita campurkan berapa hari perkara tersebut. Jadi kita himpunkan itu yang kita buat puasa qada yang 6 hari, 6 hari, 6 hari. InsyaAllah. Selesai. Maknanya kita kodimkan betul-betul. Maknanya aku tinggal puasa ni agaknya dalam masa 2 tahun dah. Betul-betul. 2 tahun buat. 2 tahun betul-betul. Jangan ada kita angan-angan agak 3 tahun ke 5 tahun kan. Tak ada. Maknanya 3 tahun. Pasal kita ingat itu tahun tu aku dah sempurna puasa. Sekian. Jadi kita puasa sunat tu kita gantilah. Puasa qada lah. InsyaAllah. Kalau misal kata benda tu kita mati dulu, tidak terbayar, itu yang kita bagi tahu dengan orang yang terdekat. Dengan siapa? Dengan suami kah? Dengan anak-anak kah? Itu mak dulu masa muda ada tinggal puasa sebanyak 3 tahun. Jadi tolonglah bayarkan pada mak. Bayar tu ada bayar dia sendiri bayar ataupun dia bayar fidyah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya saya. kita niatkan macam kita puasa Isnin Khamis, tapi Ya. yang dulu tu dah siap ke tidak aku bayar ni. Jadi kan sebab apa masa tu kita period kan. Jadi Ya. jadi saya niatkan macam itulah. Aku niatkan kalau tak ada dah habis aku niatkan ni puasa sunat Khamis. Kalau tidak ini puasa qada di bulan Ramadan. Boleh macam tu Ustaz? Tak boleh. Dia kena kodimkan satu-satu dulu. Dia tetapkan betul-betul. Kalau puasa sunat, puasa sunat. Kalau kata puasa qada, puasa qada. Jadi kalau kita buat pada hari itu puasa sunat, maknanya kita disunatkan puasa pada hari itu. Tapi kita ada puasa qada. Lebih baik kita buat puasa qada pada hari tersebut. Kita dapat 2 sekali. Niat terus qada, tapi dengan syarat. Dengan syarat kita kira semacam mana yang kita kira tadi. Kira. Macam tu. Berapa hari aku tinggal puasa. Jadi kita niatkan puasa qada lah betul kata tu. Kita niat puasa qada. Kita niat puasa qada dulu dan kalau nak dapat puasa sunat tu terpulang lah ya Ustaz. Tak payah terpulang. Puasa qada saja. Jadi insya-Allah saya katakan insya-Allah izin Allah SWT sebab kita buat puasa qada pada hari yang disunatkan, insya-Allah dia akan mengikut juga. Jika ada kurnia daripada Allah Taala, adalah kurnianya daripada Allah Taala sebab buat pada hari tersebut. Insya-Allah dapat. Ustaz, sebenarnya dulu saya memang rajin puasa. Tu saya tahu aku ni dah bayar ke tak bayar. Tapi dulu memang saya rajin berpuasa. Saya takut saya ada yang saya terlupa nak qada. Itulah. Ya, baik. Jadi sekarang ni amalan kita, ibadat kita, Allah Subhanahu Wa Taala
menghisap kita tu pada saat terakhir kita ni, atas kesedaran kita sekarang ni. Jadi benda yang dah lalu-lalu, apa yang kita nak kita minta kepada Allah Ta'ala menerima segala amal ibadat kita yang telah lalu. Jadi di samping itu kita bertobatlah mana yang ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, kesilapan-kesilapan atau maksiat di dalam ibadat yang aku buat. Minta ampun, minta maaf lah. Itulah kelemahan kekurangan aku ni. Jadi insya-Allah daripada saat ini aku akan betulkan balik segala perjalanan aku. Insya-Allah. Tapi dalam pada itu juga Ustaz, kadang-kadang saya misalnya buat fidyah hanya. Macam beli sebungkus beras, ni aku fidyahkan bagi ke orang tua, ni aku fidyahkan kalau dulu ada puasa aku yang tak, ni aku fidyahkan. Selalu sebut macam tu. Bolehlah, tetapi itu terlalu umum. Terlalu umum. Ya tak? Jadi dia tu tidak secara khusus. Itulah saya cakap tadi, kita berbuat sesuatu amal adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi kalau beramal tanpa ilmu, itu yang kita main angan-angan saja, ingat-ingat saja. Sedangkan hukum syar'i ni, hukum syariat ni, dia ada berbilang-bilang. Berbilang-bilang. Jadi benda tu kita kena bilang-bilang. Jadi kemudian membilang tu senang pula. Tak adalah sampai kata susah. Jadi kita mengganti apa yang tu semua. Cuma sekarang kita tu mengganti tu ada kemampuan dan ada tak kemampuan. Tapi aku memang tak mampulah nak bayar sekian banyak sampai dah beratus hari. Tak mampulah aku nak buat. Itu kita bayar fidyah. Bayar fidyah. Macam tu. Wallahu. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, saya tengah kira-kira ni bila Ustaz ceritakan tadi tentang tinggal puasa kan. Okey. Ya. Contohnya ni lah dari muda-muda dulu lah sekolah-sekolah tu katalah 72 hari. Contohlah tak ganti langsung lah hingga dewasa lah. Lepas tu 72 tu kira kita dah ganti macam Ustaz kata tu puasa-puasa sunat sebelum ni dah ganti. Ya. Lepas tu Ustaz kata yakinkan lah berapa hari dan nak tanya Ustaz tu 72 hari tu kena bayar fidyah lagi tak? Tidak. Kita dah ganti. Puasa qada. Tak payahlah. Oh, walaupun dah lama walaupun Ya. tahun 90-an. Ya. Dia qada ni kita ganti. Dah ganti sudah. Dia kalau tak mampu berpuasa, kena fidyah. Macam orang dalam pantang. Perempuan dalam pantang. Jadi dia tu nanti besok dia kenalah ganti. Tapi tak mampu nak ganti, nak buat macam mana? Buatlah. Bayar fidyah. Ustaz, yang mungkin ada kekeliruan yang kata macam tahun ni tak ganti bawa ke tahun depan yang bertambah tu Ustaz? Itu betul. Itu memang betul. Jadi dia kata kalau tahun ni kita tertinggal, maka selepas saja kita itu masuk kepada dalam bulan Syawal, kita sunat untuk berpuasa. Sunat kita berpuasa 6 hari. Jadi yang difardukan kepada kita ialah bayar yang tertinggal tersebut. Satu. Andai kata kita tidak bayar, kita sampai menjangkau tahun hadapan, itu dikatakan kita kena ganda bayar. Itu sebabnya Siti Aisyah radhiyallahu an dia akan mengganti puasanya, dia itu semampunya dia, dan dia dah sampai kepada penghujungnya tahun tu dia akan ganti puasa. Jadi macam tu. Jadi apa yang kita sekarang ni sebab kita tak mampu nak buat yang sebagainya, kita kena ganti puasa tu dulu. Puasa itu puasa fardu, puasa wajib. Ustaz, kalau nak digandakan lah contoh dari tahun 90 tu kan. Ya. Itulah yang tak buat baru sekarang buat tu. Ya, baik. Jadi katakan sebab itu sebabnya satu lagi bahagian dalam perkara tadi, Allah Subhanahu Taala tu dia menerima taubat. Dia menerima taubat daripada hamba-Nya yang betul-betul mengaku kelemahan kesalahan dia yang dia tidak mampu nak buat. Ya, kalau katakan 3 tahun pertama sekarang ni kalau dikira dah berganda-ganda dah sekian banyak, tapi takkan mampu kita nak bayar. Takkan kita mampu kita nak bayar qada semua. Jadi kita bertobatlah. Bertobat kepada Allah SWT, iaitu kita tu tak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat tersebut. Tak mengulangi dan kita penyesalan. Macam tu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, yang berganda tu bukan fidyahnya ke Ustaz? Puasa kan tak berganda?
dia puasa, kemudian fidyah. Baik. Jadi sekarang ni, sebelum kita bayar fidyah, kita kena puasa dahulu. Kalau tak mampu berpuasa, maka kita kena bayar fidyah. Jadi, dikatakan itu fidyah tu berganda ataupun puasa tu tak berganda, benda tu dia ganti. Ganti. Wallahualam. Ustaz, kalau kita, macam Ustaz bagi contoh tadi kiraan 3 tahun, yang umur 20 tahun tu, dia tertinggal puasa 3 tahun. Sampailah sekarang umur dia, daripada umur 9 sampai 12, maknanya dia 3 tahun tak bayar puasa. Okey. Yang 3 tahun tak bayar puasa tu, kan dia kena fidyah tuan. Ni Ustaz, makna setiap tahun fidyah tu kan akan berganda. Ya. Dan dia mampu bayar fidyah tu. Baik. Ini semua atas kerisauan sebenarnya dalam hal tersebut. Tapi hukumnya tersebut, hukum pertama tersebut, kita kena bayar, kita kena qada puasa tersebut, kena ganti puasa tersebut. Jadi apabila tidak mampu, baru bayar fidyah. Satu. Keduanya, kita tu bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobatlah, menyesallah sebab kita yang dah buat tersebut semua. Jadi tak perlu kita nak bayar berganda-ganda perkara tersebut. Ustaz, saya pula nak tanya. Ya. Macam dia orang bertanya tadi tu, dia memang dah bayar fidyah. Ya. Fidyah tu dibayar pada kadar, katalah dia berhutang beberapa banyak puasa yang dia tak bayar. Macam kawan tadi kata dia 70 hari lebih tu, dia dah bayar fidyah dan dia dah bayar puasa. Kalau dia dah bayar puasa, bermakna puasa tu dah habislah dibayar. Tetapi sekiranya dia belum bayar puasa, tetapi dia hanya bayar fidyah, puasanya masih tidak terbatalkan Ustaz kan? Masih kena bayar juga hutang puasa tu kan? Tidak. Dia dah niat dia. Kenapa berganda bahasa ni? Bergema. Ada yang tak tutup mic, sekejap saya tutup mic. Baik. Okay, ya. Jadi kalau dia dah berniat, jadi dah berniat untuk untuk nak ganti puasa dia dengan bayaran fidyah, bayar fidyah, maka selesailah. Walaupun dia sekarang ada kemampuan untuk dia nak ganti puasa dia semua, pada kata dia dah selesai. Tapi dalam pada itu, kalau dia nak mengganti puasanya juga, tak menjadi kesalahan juga. Walaupun dia dah bayar itu fidyah. Jadi kena faham kat di sini juga. Jadi sebab apa? Dia yang pertama tu kena ganti puasa. Diri tu kena puasa. Tak salah juga. Jadi lebih lagi elok lagi kalau kita dah kira tinggal 3 tahun, jadi kan kita nak buat puasa sunat, eloklah kita ganti puasa tu. Sama ada kita dah bayar fidyah ke apa ke, kita bayar sebab kita ada kemampuan nak buat. Wallahu alam. Okey Ustaz, faham. Maknanya walaupun dia dah bayar fidyah tapi kalau dia nak ganti balik puasa tu dipersilakan. Persilakan buat. Faham. Okey. Cukup kot dah setengah jam Ustaz. Kesian Ustaz. Okey Ustaz ya. Kita tutup majlis Ustaz ya. Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maksudnya kita pada puasa niat kada sajalah tidak sebutlah kita sunat. Tak dengar apa sebab apa? Dia dah bercampur. Cik Ha nak tanya apa Cik Ha? Nak tanya gini dah, kita niat kada puasa tu, kita boleh niat sekali dengan puasa sunat ke? Kau sebut qada saja. Ustaz cakap sebut qada, kita qada yang wajib dulu. Tapi kalau kata Cik Ha buat hari Senin ke, buat hari apa ke, pahala tu dapat juga. Macam tu, betul tak Ustaz? Betul. Jadi pada kata niat tu satu saja, niat qada. Tak boleh dikatakan bercampur dua, tak boleh sebab itu fardu wajib. Macam kita minta maaf cakap, macam kita mandi pagi Jumaat. Sunat mandi pagi Jumaat. Kemudian kita tu ada berhadas besar.
Tak bolehlah kata sahaja aku mengangkat ada besar dan mandi sunat pada Jumaat kerana Allah Ta'ala. Tak boleh. Dia satu saja. Tapi kita mandi fardu tu, jadi banyak kata kita juga mendapat pahala juga mandi pada hari Jumaat tersebut. Maknanya kita dalam satu dapat dua. Tapi tak boleh diniatkan. Nak campur sekali tak boleh. Kata. Macam tu. Wallahu a'lam. Sebab ada kata saja aku puasa sehari qada Ramadan serta sunat boleh sawal. Itu ada orang kata. Tak ada. Satu saja. Tak boleh. Tak boleh. Satu saja. Jadi kalau dah, sebab ini hukum, kalau ada itu ustaz lain yang katakan macam tu boleh, itu maknanya kata setiap orang pemimpin tu dia akan bertanggungjawab. Jadi apa yang saya faham buat masa ini, inilah dia. Dia faham macam itulah dia. Jadi yalah, sebab saya pun saya tahu orang tua dulu pun itu juga nyaksa je. Iyalah, sama ada yang orang tua dulu ke apa ke, tapi yang sahihnya kita buat solat, kita buat puasa qada pada hari yang Okey, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Haya. Faham Cik Haya? Faham dah. Okey, siap kita tutup lah Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana majlis kita berjalan dengan lancar dan dipermudahkan semua urusan kita dalam menuntut ilmu ini. Ustaz telah menjelaskan apa itu bulan Ramadan dan apa itu puasa. Buatlah segala kebaikan di bulan Ramadan ini. InsyaAllah pahalanya berganda. Terima kasih Ustaz. Banyak ilmu yang Ustaz curahkan hari ini. Kita jumpa lagi. Mohon Ustaz membacakan tasbih kifarah dan al-as Ustaz untuk menutup majlis. Terima kasih Ustaz. Okey, saya tu dalam saya beritahu dulu semua jemaah, saya tak baca penutup itu kalau perasan. Saya baca doa saya, baru baca surah Al-As. Silakan Ustaz. Ustaz buat yang terbaik untuk Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli hamdin la ilaha illallah wa li kulli hamdin wa ghammin ma sya'allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asyukurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli zambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dikin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah walikuli ta'atin wa masyatin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita berjumpa pada masa InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.